Hari ni sambung yang apa? Hari tu kita baca kesilapan yang kerap wanita buat tentang aurat. Masih lagi dalam kesalahan yang ke-8. Tajuk dia bertudung, tapi tudungnya amat nipis sehingga boleh dilihat sanggul, leher, tengkuk dan dada ni. Sambung dia katanya, menurut Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, tidak sama dengan solekan dan cat-cat yang biasa dipakai oleh perempuan-perempuan zaman sekarang, seperti gincu dan bedak merah di pipi serta kuku. Solekan ini dikategorikan sebagai berlebih-lebihan yang sangat tidak baik, yang tidak boleh dipakai kecuali di rumah, di dalam rumah. Sebabnya perempuan-perempuan sekarang memakai itu semua di luar rumah. Apa tujuan dia? Jadi jelas hukumnya adalah haram. Seorang muslimah harus bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan perhiasannya, termasuk wajahnya sendiri kalau mungkin, demi menjaga meluasnya kerosakan dan banyaknya kefasikan di zaman kita sekarang ini. Lebih-lebih lagi kalau perempuan tersebut mempunyai paras yang cantik yang sangat dikhawatiri akan menimbulkan fitnah. Firman Allah dalam surah An-Nur, dan janganlah mereka menzahirkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau anak-anak saudara mereka atau anak bagi saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak keinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Kesemua jenis berpakaian yang disebut tadi adalah diharamkan secara sepakat oleh seluruh ulama Islam. Pengarahan ini tertuju kepada perempuan-perempuan mukminah. Mereka dilarang keras membuka atau menampakkan perhiasannya yang seharusnya disembunyikan. Contoh dia subang, sanggul, perhiasan leher, rantai lah. Lepas tu perhiasan dada. Apa yang orang hias kat dada ni? Orang tak hias apa-apa kat dada ni, tapi pakai baju yang nampak belahan dadanya. Dan perhiasan kaki, iaitu betis dan gelang kaki. Semuanya ini tidak boleh dinampakkan kepada lelaki lain. Mereka hanya boleh melihat muka dan kedua tapak tangan yang memang ada kelonggaran untuk dinampakkan. Amat jelas daripada dalil Al-Quran dan hadis bahawa Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk tubuh dan nipis sehingga nampak kulit. Termasuk di dalamnya ialah pakaian yang dapat menampakkan bahagian-bahagian tubuh, khususnya bahagian-bahagian yang membawa fitnah, seperti buah dada, paha dan sebagainya. Kat sini dia tulis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan daripada ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya itu. Saya ni siapa? Siapa maksud saya dalam hadis ni? Rasulullah lah, dah hadis Rasulullah. Apa yang lambat sangat jawabnya? Rasulullah kata, Rasulullah tengok daripada ahli neraka tu yang belum pernah dia tengok lagi. Pertama, kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka pakai untuk memukul orang. Apa dia tu? Tu maksud dia. Maksud kaum yang membawa cemeti seperti seekor sapi yang mereka pakai untuk memukul orang adalah penguasa yang kejam. Yang kedua adalah
perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat. Rambutnya sebesar bonggol unta. Mereka ini tidak akan boleh masuk syurga serta tidak akan dapat mencium bau syurga. Padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Mereka dikatakan berpakaian kerana memang mereka itu melilitkan pakaian pada tubuhnya. Tapi pada hakikatnya pakaiannya itu tidak berfungsi menutup aurat. Kerana itu mereka dikatakan telanjang. Kerana pakaiannya terlalu tipis sehingga dapat memperlihatkan kulit tubuh. Seperti kebanyakan pakaian perempuan sekarang ini. Masa zaman Rasulullah tu tak ada. Sebab Rasulullah tak pernah tengok golongan ni. Bukhtun ialah jenis unta yang mempunyai bonggol yang besar. Rambut orang perempuan dikatakan seperti bonggol unta tersebut kerana rambutnya ditarik ke atas, ditocang ke atas. Di sebalik kegaiban ini, Rasulullah SAW seolah-olah dapat melihat apa yang terjadi pada zaman kita ini. Masa zaman Rasulullah tak ada, tapi disebabkan Rasulullah ni dia diberitahu oleh Allah. Sebab tu dia boleh sebut benda tu. Hari ini gaya rambut diwujudkan dalam bentuk dandanan rambut yang pelbagai. Khidmat mendandan rambut ditawarkan di salon-salon kecantikan. Lebih parah pula apabila kaum lelaki yang bekerja di salon seperti ini. Banyak salon-salon tu orang lelaki yang kerja. Orang lelaki yang dandan rambut perempuan. Ni lagilah. Lepas tu berkenaan larangan berpakaian nipis, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kakaknya iaitu Asma binti Abu Bakar pernah masuk ke rumah Nabi SAW dengan berpakaian jarang sampai nampak kulit. Kemudian baginda berpaling dan mengatakan, "Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah haid, yakni cukup umurnya, tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu melainkan ini dan ini," sambil menunjukkan muka dan dua tapak tangannya. Riwayat Abu Daud. Terdapat perawi lemah daripada hadis ini, namun ia diperkuat dengan hadis-hadis lain yang membolehkan melihat muka dan dua tapak tangan ketika diyakini tidak akan membawa fitnah. Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahawa melihat secara normal kepada wanita atau lelaki kepada selain aurat selama tidak dilakukan dengan syahwat dan berulang-ulang, hukumnya adalah halal. Maksudnya adalah kena pakai pakaian yang longgar apa semua tu. Kalau yang ni tak apa. Esok kita sambung pula kesalahan yang ke-9.